Kita terus ikuti tumpuan utama Nasional 5. Ambil pengawal ada rekod jenayah, KDN beri surat tunjuk sebab. Kementerian Pendidikan cadang perluas pengambilan pembantu guru. Aplikasi mudah alih diperkenal permudah orang ramai salur aduan. Baik saudara, kami juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri seperti biasa RTM Sarawak bersama Nurjauna Abdullah. Kita akan ke RTM Sabah bersama Asli Ismail dan juga tidak ketinggalan lintas langsung ke RTM Pahang bersama Ayu Nuraihan Saleh. Semuanya seketika nanti. Baik saudara, susulan kes pengawal keselamatan disyaki merogol dan membunuh pelajar tingkatan 5 di Teluk Kumbar, Pulau Pinang Ahad lalu. Tempoh 7 hari untuk menjawab surat tunjuk sebab diberi Kementerian Dalam Negeri KDN kepada sebuah syarikat kawalan keselamatan kerana menempatkan pengawal yang mempunyai rekod jenayah di sekolah. Tegas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, jika gagal memberi alasan munasabah, lesen syarikat itu akan dibatalkan. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri mengesahkan surat terbabit telah diserahkan kepada syarikat terbabit Isnin lalu. Setakat ini belum ada maklum balas yang diterima. Walaupun mereka mempunyai kontrak jangka panjang dengan sekolah-sekolah ataupun dengan Kementerian Pendidikan atau pihak swasta, kami mohon maaf kerana jika syarikat-syarikat itu tidak mematuhi, kami tidak boleh berbuat apa-apa. Mereka harus menyalahkan diri sendiri. Kenapa peraturan itu tidak diikuti? Kenapa menyalahkan pengurusan ataupun pihak pegawai kanan syarikat berkenaan bila mereka terlepas pandang? Tapisan pemilihan pengawal keselamatan di bawah tanggungjawab syarikat. Justru Kementerian Dalam Negeri tidak akan berkompromi dengan kecuaian mereka dalam memilih pekerja. ASEAN digesa menyemak kembali pendekatan yang selama ini digunakan bagi memerangi masalah dadah. Ini kerana usaha menjadikan rantau ASEAN zon bebas dadah tahun ini tidak menunjukkan hasil. Menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, rancangan yang disusun sejak 2009 tidak menunjukkan impak ketara. Pendekatan yang digunakan berhubung isu dadah dilihat tidak sesuai. Pendekatan yang digunakan berhubung isu dadah dilihat tidak sesuai. Every member state has to put our extra effort. The way we do businesses today may not be appropriate and no longer relevant. Our efforts are not good enough in combating drug addict. Our policies must be reviewed from time to time. Pada masa sama, penemuan hasil penyelidikan bagi membenteras isu tersebut tidak diterjemah kepada polisi dan amalan baru. Justru Malaysia mahu semua negara ASEAN berani menukar cara mengendalikan isu tersebut. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berucap merasmikan mesyuarat keempat Menteri-Menteri ASEAN mengenai dadah dilangkaui. Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan 1MDB Arul Kandasamy menyahut cabaran ahli Parlimen Petaling Jaya Utara Tony Phua untuk berdebat secara terbuka dalam program Bual Bicara. Bagaimanapun, Arul mahu Tony terlebih dahulu meletakkan jawatan sebagai ahli jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC. Dalam satu kenyataan, Arul menegaskan perletakan jawatan Tony sebagai anggota PSC penting supaya tidak berlaku konflik kepentingan memandangkan jawatan kuasa itu sedang menjalankan siasatan ke atas 1MDB. Tony juga tidak harus menjadi hakim, juri atau pendakwa sekiranya ingin mengadakan debat terbuka bersama Arul.
Kementerian Pendidikan bercadang memperluaskan pengambilan jawatan pembantu guru grade N17 di semua sekolah seluruh negara bagi meringankan bebanan tugas guru sedia ada. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid berkata beberapa perkara diteliti menerusi perbincangan antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kewangan dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sebelum keputusan diambil. Perbincangan tersebut bagi mengetahui jumlah pembantu guru yang diperlukan di setiap sekolah dan kadar bayaran gaji yang perlu dibiayai. Jadi kita dapat melihat yang pertama, jumlah tiap-tiap sekolah tu kena ada berapa orang. And then yang keduanya, kita juga kena melihat bayaran gaji yang akan ditanggung. Jadi kalau you bayangkanlah kalau semua sekolah kali dengan berapa orang, kali dengan 1 bulan, kali dengan 12 bulan. Jadi yang itu kita sedang kita kena macam saya jawab di dalam parlimen, maknanya jawatankuasa teknikal di antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Kewangan dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. So kita nak kena selaraskan daripada ketiga-tiga body ni lah, 3 badan ni, dan lepas tu baru boleh banyak mana nak diambil, berapa tahun dia punya timeline tu dan sebagainya. Projek rintis pengambilan pembantu guru grade N17 telah dilaksanakan di Melaka dan Kedah hasil penubuhan sebuah jawatankuasa mengkaji beban guru pada tahun 2010. Datuk Seri Mahathir bercakap pada sidang media selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih di Ibu Negara. Kementerian turut mempunyai kaedah lain untuk mengurangkan bebanan guru yang satu daripadanya ialah melalui capaian internet yang tinggi. Bagi merealisasikan perkara tersebut perlu melibatkan kerjasama dan tanggungjawab agensi lain. Kementerian Pendidikan Tinggi akan memastikan bajet penyelidikan dan pembangunan R&D di universiti awam dan swasta dikekalkan. Menterinya Datuk Seri Idris Jussoh berkata bajet R&D penting dalam bidang pendidikan tinggi agar ilmu pengetahuan baru dapat diteroka. Sementara itu, kementerian juga menyarankan pihak universiti berperanan lebih mapan untuk menghadapi cabaran bajet universiti awam yang dikurangkan dalam bajet 2016. Pihak universiti dicadang agar meningkatkan kerjasama dengan alumni bagi program mengutip dana. Di samping itu, dalam usaha mengurangkan kos emolumen, universiti awam disaran menggunakan hikmat tenaga pakar mereka sebagai perunding pelbagai cabang ilmu. Setakat ini, universiti awam bergantung kepada bantuan kerajaan sebanyak 75 hingga 95% bagi melaksanakan operasi keseluruhan. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan hari ini memperkenalkan aplikasi Mudah Alih bagi memudahkan orang ramai membuat aduan kepada pihak berkuasa tempatan PBT. Aplikasi aduan cakna itu boleh dimuat turun secara percuma melalui telefon bimbit. Timbalan Menterinya, Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, menerusi aplikasi itu, orang ramai boleh membuat aduan secara terus kepada pihak berkuasa tempatan dengan menghantar terus aduan kerosakan beserta gambar. Dengan adanya aplikasi Cakna ini, dia juga akan dapat membantu untuk pihak berkuasa tempatan memantau statistik aduan, memantau statistik aduan dan menguruskan aduan-aduan yang dihantar oleh rakyat ataupun masyarakat tempatan yang ada dalam kawasan pihak berkuasa tempatan. Sebab tu tadi beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Aplikasi Mudah Alih Aduan Cakna dan Seminar Pelan Transformasi PBT di Alo Gajah. Sebagai perintis, 7 PBT terlibat iaitu Majlis Bandaraya Bersejarah MBMB Melaka, Majlis Perbandaran Alo Gajah MPAG, Majlis Perbandaran Jasin MPG, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPH-TJ, Majlis Perbandaran Bentung MPB, Majlis Daerah Tanjung Malim dan Majlis Bandaraya Johor Bahru MPJP. Aplikasi terbaru ini bukan sahaja cepat dan berkesan, malah dapat mengelakkan karena birokrasi. 55 kes demam kepialu dilaporkan sejak Ogos lalu. 37 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan baki 18 lagi dikesan di Selangor.
Ini termasuk 3 pesakit yang masih berada di Hospital Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kesemua mereka dalam keadaan stabil dan setakat ini tiada kes kematian dilaporkan bagi demam kepialu atau typhoid. Ekoran peningkatan kes itu 435 premis makanan diperiksa dan 80 daripadanya diarah tutup kerana mengabaikan kebersihan. 27 notis kompaun pula telah dikeluarkan kepada pemilik premis makanan iaitu 25 kompaun di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009 dan 2 lagi di bawah Akta Kerajaan Tempatan. Sementara itu, 2,229 pengendali makanan diperiksa dan seramai 365 orang atau 16.4% pengendali didapati tidak mempunyai status imunisasi typhoid yang sah. Bagaimanapun, setakat ini tiada pengendali makanan yang disahkan menjadi pembawa. Orang ramai dinasihatkan sentiasa memilih premis makanan yang bersih dan mengutamakan makanan yang panas dan baru dimasak. Maklumat berkaitan typhoid serta langkah pencegahannya boleh diperolehi dari laman sesawang myhealth.gov.my atau infosihat.gov.my. Kerajaan belum memuktamadkan pengharaman vape atau rokok elektronik sehingga satu undang-undang khusus mengenainya diluluskan. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya, langkah mengharamkan vape masih terlalu awal dan pihak kementerian perlu melakukan kajian secara lebih mendalam. We are now trying to enact one to establish a new law to encompass all this tobacco, vape, and also shisha, okay, all together. Establish a new law, make an amendment. A new law. A new law. A new Is it law. to regulate Because to regulate it, or that is something that we have to decide later. have yet to decide? We have to decide. We are now doing our discussion, meeting up with the stakeholders on this issue. So the regulation, is it dalam penilaian ataupun out of question we are going to ban it? No, not yet. It's too early to say. Jelasnya, vape dan shisha tidak termaktub dalam Akta Makanan 1993 dan satu undang-undang baru perlu digubal. Semalam, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramanian berkata kerajaan sedang dalam mempertimbangkan untuk mengharamkan penggunaan vape dalam masa terdekat. Ia bagi mengelakkan risiko lebih buruk terhadap kesihatan pengguna. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang menetapkan 7 Disember ini untuk semakan kehakiman yang difailkan bekas Bendahari PAS negeri itu atas pemecatannya daripada semua jawatan dalam Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP dan pembekuan peruntukannya. Keputusan dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Colin Secura setelah mendengar hujahan akhir kedua-dua pihak. Izuri diwakili Peguam Muhammad Haris Abdullah, manakala Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri diwakili Peguam RSN Raya dan MBPP oleh Dominic Pillai. 14 November tahun lepas, Izuri memfailkan permohonan semakan kehakiman bagi mendapatkan sebab beliau dipecat dan peruntukannya dibekukan. Permohonan itu bagi membatalkan surat MBPP selaku responden kedua bertarikh 26 September 2014 dan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sebagai responden pertama yang dibuat sehari sebelum itu yang memutuskan Izuri dikeluarkan daripada semua jawatan kuasa tetap MBPP. Seorang penjual domestik dalam talian mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kota Baru Kelantan atas 2 pertuduhan mencederakan dan mencabul kehormatan seorang remaja perempuan. Rakaman video kejadian di Wakaf Mek Zainab Tanjung Cat itu turut menjadi viral di laman sosial. Tertuduh Nurul Atika Hanafi, 27 tahun, bagaimanapun minta dibicarakan selepas pertuduhan ke atasnya dibaca di hadapan Magistrate Nik Habri Muhammad. Wang jaminan sebanyak RM7,000 ditetapkan bagi kedua-dua pertuduhan dan tertuduh turut dilarang mengganggu mangsa sepanjang perbicaraan. Kes akan disebut semula 23 Disember depan selepas rekod perubatan mangsa diperoleh. Pada Selasa minggu lalu, rakaman video seorang remaja dibelasah 3 wanita menjadi viral yang dikatakan berpunca daripada salah faham. Polis menahan suspek utama Isnin lalu sebelum 2 lagi rakannya turut ditahan di sekitar Kota Baru.
Pasukan Polis Marin PPM Pengkalan Kubo berjaya merampas 2,290 kartun rokok putih pelbagai jenis yang dianggarkan bernilai RM226,800 dalam satu serbuan. Suspek bagaimanapun berjaya melarikan diri. Pegawai Pemerintah PPM Pengkalan Kubo, Asisten Superintendent Muhammad Nawi Yunus berkata, ketika pasukan itu menyerbu kawasan tersebut, sekumpulan lelaki sedang memunggah kotak yang mengandungi rokok. Mereka bagaimanapun sempat melarikan diri ke negara jiran bagi mengelak ditahan. Hasil pemeriksaan, anggota PPM menemui 45 kotak besar yang mengandungi pelbagai jenis rokok putih yang dipercayai diseludup dari negara jiran. Beliau berkata pihaknya akan terus menjalankan operasi untuk mengenal pasti sindiket yang menjalankan kegiatan penyeludupan rokok melalui perairan Malaysia. Kesemua barang-barang ini kita akan siasat di bawah Akta Kastam untuk mengenal pasti sindiket-sindiket yang menyelundup rokok daripada negara jiran ke Malaysia, terutama di kawasan perairan negeri Kelantan ini. Menurutnya, rampasan rokok yang dilakukan ini adalah kali pertama dilakukan oleh pasukannya dan pihaknya akan terus mengesan modus operandi yang dilakukan oleh penyeludup dengan menggunakan bot. Baik, saudara, Nasional 5 seperti biasa diteruskan dengan lintas langsung dari negeri-negeri. Kita mulakan bersama Nur Jauna langsung dari Kuching, Sarawak. Jauna, silakan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kerajaan negeri mahu melihat penyertaan aktif perusahaan kecil sederhana PKS dalam industri minyak dan gas agar lebih banyak nilai tambah industri hiliran ditempatkan di Sarawak dalam usaha membangunkan negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satin berkata, pembangunan skor di Taman Perindustrian Samalaju telah menarik 15 syarikat dengan nilai pelaburan lebih daripada 25 bilion ringgit yang dijangka menyediakan pelbagai peluang kepada PKS. Katanya kerajaan telah membelanja lebih 3 bilion ringgit bagi membangunkan 7,200 hektar tanah perindustrian di seluruh Sarawak dalam usaha menggalakkan pertumbuhan PKS. Ini termasuk memperuntuk 481 ekar tanah kepada PKS di Taman Perindustrian Samalaju. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam gala sempena persidangan PKS Asia ketiga 2015 di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Datuk Julaihi Narawi. Beliau memberitahu Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya satu taman perindustrian dibangunkan di setiap daerah, terutama di kawasan luar bandar bagi memudahkan pertumbuhan PKS. Tambahnya, usahawan juga perlu meneroka peluang dalam pasaran ASEAN memandangkan pasaran domestik Sarawak masih belum meluas. Pada majlis itu, Datuk Julaihi turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman untuk inisiatif Majlis Perniagaan Kecil-Kecilan Antarabangsa ICSB ASEAN. Isu kad tambah nilai telefon bimbit selepas pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST akan selesai pada 1 Januari tahun hadapan. Ini kerana pengguna yang membeli kad tambah nilai itu hanya akan membayar jumlah yang tertera pada kad tersebut tanpa ada caj tambahan bermula tarikh tersebut. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata, ia selari dengan keputusan kerajaan memberikan ribat kepada pengguna perkhidmatan kad prabayar yang telah membayar caj tambahan sejak 1 April lalu, seperti yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
Kalau kita tengok tu, beli 10 dapat 10, gitulah. Jadi 1 hari bulan 1, 2016. Jadi sekarang ni mekanisme sedang kita bincangkan antara pihak MCMC dengan pihak pemberi perkhidmatan. Katanya mekanisme pelaksanaan masih dibincangkan oleh kerajaan dengan syarikat-syarikat telekomunikasi, namun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Kastam Diraja Malaysia akan membuat pemantauan harga untuk memastikan tiada peniaga mengenakan caj tambahan untuk kad prabaya. Datuk Jalani bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Convention Postman Community Peringkat Kuching di Kuching. Sementara itu, Datuk Jalani memberitahu Pos Malaysia sedang melaksanakan inisiatif Optimizing Pos Laju Postmail Operations atau OPO untuk memantapkan kecekapan serahan item pos laju kepada pelanggan di kawasan bandar dan luar bandar. Sehubungan itu, warga pos komuniti akan diberi tanggungjawab untuk membuat serahan pos laju di kawasan luar bandar di Sarawak dan Sabah. Katanya Pos Malaysia dan warga pos komuniti juga perlu mengambil peluang daripada pelaksanaan projek PEN Borneo di Sarawak dan Sabah untuk menerokai pasaran baru di sepanjang jajaran tersebut, termasuk e-dagang. Kementerian Pelancongan Sarawak akan menganjurkan Karnival Boneka Hutan Hujan Sedunia 2015 buat julung kalinya pada Isnin hingga Jumaat depan bermula jam 11 pagi hingga 9 malam di Kompleks Pelancongan Sarawak, Kuching. Ia diadakan bagi mengumpul dalang atau puppeteers dari seluruh dunia untuk mempromosi budaya dan tradisi mereka menerusi kesenian boneka selain menghiburkan masyarakat setempat. Menurut penganjur bersama bagi program itu, Gerard Goh, karnival tersebut bukan hanya persembahan berbentuk hiburan, malah melalui penggunaan boneka juga secara tidak langsung dapat membantu penuntut dalam pembangunan akademik. Mengulas lanjut, beliau berkata terdapat 30 negara terlibat dalam karnival berkenaan, antaranya termasuk Argentina, Amerika Syarikat, Singapura, Jepun dan Turki. Manakala antara acara yang bakal berlangsung seperti persembahan untuk kanak-kanak, keluarga dan kumpulan, tayangan filem dan video serta bengkel. Sehubungan itu, orang ramai khususnya para guru, pelajar-pelajar sekolah dan ibu bapa dijemput hadir untuk memeriahkan suasana kerana kemasukan percuma. Sebarang maklumat lanjut boleh berhubung dengan STB melalui nombor tertera ataupun melayari laman Facebook STB. Beliau menyatakan demikian pada sidang media Karnival Boneka Hutan Hujan Sedunia 2015 di Pejabat Lembaga Pelancongan Sarawak, Kuching. Menteri Muda Pelancongan Datuk Talib Zulfilip dijangka hadir merasmikan karnival itu nanti. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pelancongan Sarawak akan membantu membangunkan daerah Belawai sebagai sebuah pusat tumpuan pelancong di kawasan tengah Sarawak. Menterinya Dato' Amar Abang Johari Tunopeng berkata, Belawai berpotensi tinggi dalam industri pelancongan dengan wujudnya pelbagai sumber alam dan industri kebudayaan seperti Pantai Belawai untuk industri penginapan dan makanan. Ini termasuk Sungai Belawai yang sangat sesuai untuk menarik kedatangan kaki pancing selain pusat tenunan Songket Rojang untuk produk pelancongan berasaskan kebudayaan. Antara langkah awal, Kerajaan Negeri meluluskan peruntukan RM1 juta untuk menaik taraf Pantai Belawai bagi pembinaan pelbagai infrastruktur seperti gazebo, pusat rekreasi dan taman permainan kanak-kanak. Jelasnya Kerajaan Negeri juga akan membantu dari segi promosi dengan memasukkan Belawai dalam senarai tempat pelancongan di Sarawak bagi pakej promosi pelancongan yang akan dibuat di Singapura tahun depan. Kena suasananya begitu tenang dan boleh menjadi satu tarikan kepada mereka yang bergendakkan distressing environment. Dato' Amar Abang Johari yang ditemui pihak media selepas menghadiri majlis penyerahan peralatan program peningkatan usahawan Bumi Putra di Belawai berkesempatan melawat ke Pantai Belawai serta beberapa tempat menarik di daerah itu. Melihat kepada potensi di Belawai, beliau memberitahu bahawa akan menjadi satu kerugian besar bagi kementeriannya jika tidak membantu memaksimumkan pembangunan industri pelancongan di Belawai yang hanya terletak sejam perjalanan dari Sibu. Operasi penguatkuasaan bersepadu yang melibatkan beberapa agensi kerajaan berkaitan pembinaan merupakan langkah terbaik dan proaktif bagi menangani risiko kemalangan di tapak-tapak pembinaan.
Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak Zuraimi Sabeki berkata semua pihak terlibat seperti pemaju, kontraktor serta pekerja industri perlu bertanggungjawab dengan mengadakan pemantauan dan menguatkuasa peraturan keselamatan berhubung kesihatan dan keselamatan terutamanya di tapak-tapak pembinaan. Hal ini memandangkan banyak kawasan pembinaan sedang rancak dilaksana melibatkan pembangunan infrastruktur awam dan swasta. Jelasnya konsep turun padang perlu dilakukan oleh semua hingga ke peringkat kaki tangan pelaksana bagi melangsungkan usaha ini supaya ia dapat mengekang berulangnya risiko kemalangan di tempat kerja. Zuraimi berkata demikian pada Forum Keselamatan Jabatan Kerja Raya 2015 anjuran JKR Negeri Sarawak dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dan Institut Jurutera Malaysia IEM di Kuching. Seramai 150 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan JKR, CIDB, ahli IEM, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU serta para kontraktor dari seluruh negeri menghadiri forum sehari itu. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Berita seterusnya bersama Asli di Kota Kinabalu. Terima kasih Nur Jauna di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Rakyat Sabah bakal menikmati bekalan elektrik lebih stabil dengan pembinaan stesen jana kuasa dengan kos 2.3 bilion ringgit yang dijangka siap dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menurut Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Panglima Maximus Ongkili, stesen jana kuasa tersebut berkapasiti pada tahap margin 15 hingga 20%. Federal government and state government, they are, as I said, committed to make sure that there is sufficient of course, not only sufficient, sustainable power supply, and here in Sabah. Next 5 years mean Ulu Padas will come on stream. If everything goes fast and can roll out next year, the plant for Sandakan gas, can take off, and we have given, depending on how fast land issues and all these things. Datuk Maximus ditemui media selepas merasmikan mesyuarat panel perunding tenaga peringkat negeri Sabah PPTNS di Kota Kinabalu. Sementara itu, ketika ditanya mengenai cadangan penyambungan saluran gas dari barat ke timur Sandakan, beliau berkata perkara tersebut akan diumumkan sebelum akhir tahun ini. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Maximus memberitahu bajet 2016 memperuntukkan sebanyak 515 juta ringgit bagi meningkatkan bekalan elektrik di Sabah. Panel mesyuarat ini terdiri daripada 23 organisasi iaitu wakil-wakil kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan GLC, pertubuhan profesional, Persatuan Pengguna Sabah, penjana bebas serta penjana sumber tenaga boleh diperbaharui. Turut hadir Pengerusi Suruhanjaya Tenaga, Datuk Abdul Razak Abdul Majid. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar masih menunggu keputusan siasatan yang dijalankan Taman-Taman Sabah TTS berhubung gambar bogel sekumpulan pelancong yang didakwa dirakam di sebuah pulau di Sempurna. Menterinya Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata siasatan teliti dilakukan bagi memastikan kesahihan lokasi gambar berkenaan dirakam memandangkan ianya berlaku pada tahun 2013. Kita kena berhati-hati juga kerana pertama yang dapat kita rungkaikan setakat ini ialah dia bukan berlaku dalam bulan ini ya. Ataupun dalam masa yang baru lalu. Dia ada gambar yang kemungkinan hanya berlaku pada 2013. Belum ada proof lah. Ya, dapat membuktikan beyond reasonable doubt bahawa tempat itu di Sabah. Ya. Datuk Masidi ditemui media di Kota Kinabalu sebagai mengulas mengenai penyebaran gambar bogel sekumpulan pelancong di sebuah pulau di Sempurna baru-baru ini. Beliau yang memandang serius perkara itu berharap isu berkenaan dapat diselesaikan dengan minda terbuka. Sekiranya ianya benar-benar berlaku, pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat.
Di bawah Seksyen 294-A Kanun Keseksaan, melakukan perbuatan lucah di tempat awam merupakan satu kesalahan yang boleh membawa hukuman penjara 3 bulan atau denda atau kedua-duanya sekali. Syarikat Kumpulan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, SEDCO, disaran untuk menetapkan sasaran yang realistik dan mampu dicapai dengan mengambil kira sumber-sumber sedia ada. Bagaimanapun, kumpulan berkenaan perlu terus berusaha meningkatkan pencapaian prestasi syarikat setiap tahun. Pengerusinya Datuk Seri Haji Nasir Tun Haji Sakaram berucap sempena mesyuarat pengerusi dan Ketua Eksekutif Kumpulan SEDCO 2015 di Kota Kinabalu. Tegas beliau, momentum pencapaian syarikat perlu digandakan sekaligus mencatat perolehan lebih tinggi. Manakala bagi mana-mana syarikat dalam kumpulan yang berprestasi rendah, langkah perlu diambil bagi membaiki kedudukannya. Sehubungan itu, beliau berharap tahun ini kumpulan SEDCO memfokus pada pelan pembangunan ekonomi secara lebih profesional yang dapat membuahkan hasil lebih produktif. Peluang perniagaan koperasi di bawah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di negeri ini perlu diterokai bagi memastikan ia berkembang pesat dan tidak terkongkong di bawah perancangan pihak Felda. Menurut Pengurus Besar Wilayah Sahabat Datuk Joani Saleh, terdapat 1,647 keluarga peneroka di bawah Felda Wilayah Sahabat yang menerima manfaat sebanyak RM2,500 setiap keluarga hasil impak perniagaan yang dijalankan 12 koperasi di bawah gugusan Felda Wilayah Sahabat. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan anugerah koperasi terbaik wilayah pada Majlis Mesyuarat Permufakatan Wilayah Sahabat di Tawau. Koperasi Peneroka Felda Umas 4 berjaya mendapat tempat pertama dalam anugerah koperasi terbaik, manakala Koperasi Peneroka Felda Sahabat 5 dan Felda Umas masing-masing mendapat tempat kedua dan ketiga. Pengiktirafan dinilai dari segi pengurusan keuntungan koperasi selain aktiviti-aktiviti terbaik dan membina yang dijalankan untuk setiap ahli. Menyentuh mengenai pembinaan stesen minyak mini luar bandar SMART dengan kerjasama pihak Felda, Datuk Joani berbangga kerana stesen minyak tersebut adalah yang pertama di Sabah dan merupakan pencapaian terbesar setakat ini bagi peneroka koperasi Felda. Kerajaan melalui Majlis Belia Sabah terus memperkasa golongan belia di negeri ini melalui pelbagai program pembangunan, khususnya peluang yang melibatkan generasi muda. Ini termasuk mengadakan Majlis Perundingan Belia Negeri Sabah MPBNS bagi membincangkan isu serta cabaran utama pembangunan golongan itu. Menurut Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan, MPBNS disaran untuk menggesa pihak kerajaan memberi keutamaan menyediakan peluang pekerjaan termasuk bidang keusahawanan kepada golongan belia. Ini kerana belia merupakan kelompok produktif yang menggerakkan ekonomi negara. Datuk Taufik berucap sempena persidangan Majlis Perundingan Belia Negeri Sabah Sesi 2 2015 di Kota Kinabalu. Turut hadir Presiden Majlis Belia Sabah, Norman Ray, Datuk Dr. Awang Zaini. Antara usul yang dibentangkan dalam persidangan ini termasuk gesaan untuk melaksanakan pusat kecemerlangan kepimpinan belia negeri Sabah selain memperbanyak program-program kemahiran dan peluang pekerjaan bagi golongan belia di negeri ini. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Kita bersama Ayun Norehan di Kuantan. Silakan. Terima kasih. 23 keluarga saudara baru masyarakat orang asli di Kampung Batu 55 Maran teruja menerima kunjungan rombongan Badan Isteri-Isteri Menteri dan Timbalan Menteri Bakti. Selain menyampaikan sumbangan, Bakti turut mengadakan aktiviti kemasyarakatan untuk mereka. Lawatan sehari Bakti ke Kampung Batu 55 yang diketuai Pengerusi Jawatankuasa Tadbir Bakti, Datuk Fatimah Kasim, merupakan sebahagian daripada program mendekati saudara baru masyarakat orang asli. Bila dapat bantuan daripada yang amat berbahagia Datin Seri Rosmah, saya create sendiri. Saya cipta sendiri program-program yang di mana Bakti boleh masuk. Jadi yang pertamanya hari inilah kita fokus kepada orang asli yang baru memeluk agama Islam. Dan harapan kita supaya jadilah orang-orang asli Islam ini dapat terus kekal sebagai orang Islam lah selamanya.
Marlina Jantan, 28 tahun, antara saudara baru di perkampungan ini turut terharu dengan kunjungan bakti kerana mereka berpeluang bertukar pendapat membabitkan isu agama Islam. Yang terlibat, baguslah buat program macam ni untuk kita orang saudara baru ni rasa gembira lah, terharu juga. Ada orang nak datang melawat kita orang macam ni. Bagi ibu tunggal berusia 27 tahun, Azamani Awang Kecik, kunjungan itu memberi peluang kepadanya mendapat lebih banyak maklumat mengenai Islam. Terima kasih banyak-banyaklah kepada Datuk Seri dan semua pihak yang terlibat. Kalau boleh saya nak mendalami agama Islam dengan lebih dalam lagi. Menurut Azamani, kunjungan itu membuktikan saudara baru masyarakat orang asli tidak dipinggirkan dan peranan mereka sebagai penggerak membentuk kepribadian generasi akan datang dihargai. Bimbang tidak mampu menyewa rumah yang semakin mahal ketika ini, seorang lelaki orang kurang upaya OKU merayu bantuan rumah baharu dari mana-mana pihak yang prihatin. Arsyad Muhammad Nur terpaksa keluar dari rumah sewanya hujung bulan ini selepas diminta tuan rumah yang mahu mengubah suai rumah terbabit. Arsyad Muhammad Nur yang kehilangan kaki kanan akibat penyakit misteri sejak lahir, kini hanya bergantung kepada pendapatan perniagaan kecil-kecilan selain wang bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM350 sebulan. Arsyad menyewa rumah tersebut sendirian sejak 13 tahun lalu pada harga RM200 sebulan. Saya akan mengikutkan hujung bulan ini saya kena pindah kerana saya tidak mampu lagi untuk menyewa di tempat lain kerana rumah terlalu mahal. Hanya rumah inilah saja tempat saya berteduh dengan sewa anggaran RM200 sebulan. Itu bersandarkan duit JKM yang saya dapat. Kalau saya tidak dapat duit JKM, saya tidak dapat melansaikan hutang rumah ini. Katanya dia tidak mengharapkan sebuah rumah yang besar, namun cukuplah sekadar ruang yang selesa untuknya berteduh. Beliau banyak menerima bantuan sebelum ini, malah turut menerima bantuan daripada wakil rakyat untuk mendapatkan kaki palsu. Orang ramai yang ingin membantu Arsyad boleh hubunginya di talian 010-988-9981. Atlet pencak silat Muhammad Al-Jufri Jamari dan atlet menembak Nur Ayuni Farhana Abdul Halim masing-masing dinobat olahragawan dan olahragawati Pahang pada Majlis Anugerah Sukan Pahang 2013-2014 di Dewan Jubli Perak Sultan Ahmad Shah di Kuantan malam tadi. Anugerah disampaikan Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah. Kedua-dua mereka membawa pulang wang tunai RM5,000 dan trofi. Al-Jufri sebelum ini pernah memenangi pingat emas dalam kejuaraan silat terbuka Belgium, kejuaraan silat terbuka Uzbekistan 2014 dan kejuaraan silat terbuka Belanda 2014. Nur Ayuni Farhana pula pernah memenangi 1 pingat emas dan 2 perak pada kejohanan Selangor Open Shooting Championships 2013. Sementara itu, atlet angkat berat Muhammad Azril Huzairi Ramli dan atlet Jim Rama Koi Seyan dipilih olahragawan dan olahragawati harapan. Bagi kategori jurulatih terbaik pula dirangkul jurulatih Tok Gajah Zainal Abidin Hassan, manakala pasukan rifle wanita negeri Pahang dan pasukan bola sepak Pahang dianugerahkan sebagai pasukan terbaik. Turut dipertandingkan adalah kategori khas media, Majlis Sukan Daerah, Persatuan Sukan Terbaik, Paralimpik Terbaik, Penggerak Sukan dan Kepimpinan Sukan. Berangkat sama pada majlis itu Sultanah Pahang Sultanah Kalsum, Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah dan Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob. Sekian paparan berita dari Pahang, kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, Ayu di Pahang, terima kasih. Begitu juga dengan Asli dari Sabah dan Nur Jaunah dari Sarawak. Projek Lencongan Banjir Barat Timur Tasoh yang mampu mengurangkan risiko banjir dijangka siap sepenuhnya pertengahan Jun tahun depan. Setakat ini, ia sudah siap hampir 80%. Kemajuan projek dimaklumkan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Azizan Ahmad yang melakukan lawatan kerja ke tapak projek. Ia melibatkan pembinaan satu terusan sepanjang 22.5 km dengan kos keseluruhan RM315 juta. Apabila siap kelak, terusan itu akan mengalirkan air berlebihan dari empangan Timur Tasoh ke Laut Selat Melaka di Kuala Perlis.
Projek itu juga mampu memberi impak besar kepada Perlis khususnya dalam sektor pelancongan. Ini ekoturism, pengindahan sungai dan juga dan macam mana progres sekarang itu? Progres is almost pada empangan is almost hampir-hampir siap. Pada tahun 2010, 47,000 hektar kawasan di Perlis dinaiki air dalam banjir terburuk. Banjir itu menjejaskan 63,000 penduduk dengan kerugian hampir 200 juta ringgit. Baik, ini pula persiapan menghadapi banjir di Kedah. Depot utama di Bedong kini dilengkapi dengan pelbagai barangan keperluan selain 4 pangkalan harapan di Kulim dan Kubang Pasu. Exco Negeri Kedah, Datuk Suraya Yaakob berkata kerajaan negeri telah pun melantik pembekal utama makanan. Selain itu, bilik gerakan serta pusat-pusat pemindahan banjir yang berdaftar juga telah dikenal pasti. Selain jabatan dan agensi terbabit termasuk Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, rela seramai 680 orang sukarelawan turut digesa sentiasa bersiap sedia. Bermesyuarat 4 kali. JKM dan kerajaan negeri telah bermesyuarat sebanyak 4 kali untuk membincangkan mengenai SOP dan juga persediaan oleh JKM sendiri. Dan semua depo utama kita di Bidong telah penuh syarat dengan barang-barang persediaan dan juga 4 balai hadapan seperti di Kulim dan 3 di Kubang Pasu juga telah penuh dengan barang-barang keperluan. Beliau ditemui media pada Majlis Syura Perdana 1437 Hijrah di hadapan rumah Tok Su Wisma Darul Aman di Alostah, Kedah. Majlis yang disertai pelbagai agensi dan jabatan kerajaan, NGO dan beberapa pertubuhan itu adalah kali kedua dijalankan. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM memberi fokus kepada agenda dakwah bagi mencari kesepakatan bertunjangkan kebenaran. Ke arah itu, YADIM kini giat melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti bersama mereka yang punya latar belakang berbeza bagi mengukuhkan perpaduan segenap lapisan masyarakat. Menurut yang dipertuanya Dr. Yusri Muhammad, pendekatan itu mampu menangkis aliran negatif yang boleh menjejaskan perlembagaan negara. Aliran yang negatif itu akan sentiasa wujud. Jadi di sinilah kepentingannya kita sama-sama bersatu mempertahankan kalau pokok yang memang sedia disepakati dalam negara kita. Dalam perlembagaan kita sudah jelas soal Islam, soal agama, soal institusi besar seperti institusi raja. Menggalas tanggungjawab sama, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Strategik Islam Malaysia IKSIM, Profesor Datuk Muhammad Nasir Disa berpandangan semua pihak tanpa mengira agama wajib mematuhi rukun negara. Pihak menerima prinsip yang sudah termaktub dalam perlembagaan ini, kita tidak ada masalah berhadapan dengan isu perpaduan. Kita akan proses perpaduan itu akan berlaku dengan mudah. Tetapi sebaliknya, kalaulah ada pihak yang mencabar, ini yang menggugat perpaduan sebenarnya. Beliau dan Dr. Yusri Muhammad menyatakannya di Tunjung Kota Baru pada program Muzakarah Jenayah Syariah. Kumpulan Perubatan Clinicals Malaysia yakin mampu menarik lebih 20% pesakit warga asing untuk menjalani rawatan di hospital berkenaan di seluruh negara. Ketidaktentuan ekonomi global tidak menjejaskan sasaran Clinicals. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Clinicals Malaysia, Datuk Amir Abdullah Firdaus berkata, ringgit yang lemah ketika ini akan menyaksikan peningkatan jumlah pesakit warga asing di Clinicals. Kualiti perkhidmatan serta jenama terkenal antara faktor pesakit dari luar negara akan terus mendapatkan rawatan tanpa mengira keadaan ekonomi. One of the things that we looked at basically in establishing this hospital was to ensure that we had what it took. And if you just look around at this particular facility and the type of doctors as well as the quality of technology that we have prepared the hospital for medical tourism. So we are very much going to be supporting the NKEA initiatives of the government to ensure that medical tourism.
Datuk Amir Abdullah memberi taklimat kepada media mengenai Gleneagles Medini di Nusa Jaya, Johor. Hospital Gleneagles ke-14 di Malaysia ini bakal dibuka secara berperingkat pada pertengahan November. Berharga RM400 juta di kawasan seluas 6 hektar, ia menyediakan 300 katil untuk pesakit dengan kemudahan perubatan bertaraf antarabangsa. Kedah memerlukan lebih banyak projek mega berimpak tinggi bagi merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan luar bandar. Jelas Pegawai Kewangan Negeri Datuk Bakardin, tanpa projek mega, aktiviti pembangunan di daerah seperti Baling, Padang Terap dan Sik akan kekal perlahan. Berucap pada seminar bajet 2016 di Alosta, Datuk Bakar berkata, pelbagai aktiviti pembangunan termasuk kemudahan infrastruktur seperti jalan raya telah dilaksanakan di kawasan luar bandar. Namun, ketiadaan projek mega khususnya zon perindustrian dan perkilangan menyebabkan kawasan berkenaan tidak membangun. Keadaan ini sekaligus mewujudkan jurang pendapatan yang amat ketara berbanding penduduk di kawasan bandar. Justru Datuk Bakar menyarankan agar projek mega seperti Bandar Raya Getah di Padang Terap dengan kos RM320 juta yang diumumkan dalam bajet 2016 diperbanyak. Tambahan pula, Kedah negeri berasaskan pertanian dan sumber pendapatan terhad. Bancian menunjukkan 60% daripada kira-kira 2 juta rakyatnya berpendapatan di bawah RM4,000. Jika tidak diberi perhatian, beliau bimbang sasaran kerajaan untuk mencapai negara maju menjelang tahun 2020 tidak akan tercapai. Seminar ini anjuran Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Saudara, ramai yang beranggapan bahawa landak adalah spesies hidupan liar yang berbahaya kerana memiliki duri yang tajam di bahagian belakangnya. Tanggapan itu menyebabkan tidak ramai yang berani untuk menternak haiwan yang semakin terancam itu. Namun, cabaran itu diambil Mahathir Abdul Hamid yang menjadikan penternakan landak raya sebagai satu hobi. Menurut Mahathir, pada mulanya dia menternak landak raya sebagai hobi sejak 6 bulan lalu. Landak-landak berkenaan dibeli secara kecil-kecilan daripada penternak individu di Kedah, Perlis dan Perak. Kesemua landak raya berkenaan dipelihara dalam kurungan khas yang dibina di rumahnya di Kampung Tala, Mukim Jenari. Saya sesibuk mana pun dalam tugas-tugas harian saya ni, saya tetap luangkan masa lah, sehari sikit masa untuk saya jalankan terapi diri saya. Bila kita bersahabat dengan haiwan ni, mereka juga makhluk Allah. Jadi kita bersahabat tak rugi. Dan sikit sebanyak boleh menghilangkan rasa letih, rasa penat bila kita bekerja. Menurut Mahathir, untuk memelihara landak raya, pemelihara perlu memiliki lesen daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Ia disebabkan haiwan berkenaan merupakan spesies haiwan eksotik yang dilindungi. Mungkin kalau saya tak ambil inisiatif yang macam ni, satu hari legasi landak tu sendiri akan pupus. Kerana mungkin dia menjadi buruan, dia jadi makanan, penggemar makanan eksotik. Tapi bila kita ternak landak ni, secara tak langsung kita dapat biak bakarkan dia. Dan daripada situlah kita boleh kembangkan dia sebagai satu industri satu hari nanti. Selain landak raya, beliau turut memelihara beberapa haiwan lain seperti ayam kampung dan itik. Bagi menyuntik amalan suka membaca di kalangan pelajar, seorang guru pusat sumber di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulai Perdana SMKPP Johor Bahru, Syarizat Abdul Jalil mengetengahkan konsep perpustakaan kafe di sekolah tersebut. Ia juga turut mendidik pelajar dalam perniagaan. Perpustakaan ini dilengkapi dengan 7 komputer riba serta kemudahan Wi-Fi untuk pelajar mencari maklumat yang diperlukan. Perpustakaan kafe SMKPP turut menyediakan 2 zon khas, iaitu ruang membaca dan zon koleksi. Ada 2 zon. Satu zon buku-buku yang dapat lihat. Buku ni kita buku rujukan dan right spot saja. Pelajar tak boleh pinjam. Jadi kalau dia berhajat buku tu, dia kena putus stik.
kita konsep universiti. Yang kedua, zon koleksi ni, semua koleksi daripada cikgu-cikgu semua letak mempamerkan supaya pelajar sekarang ni dah lupa ada koleksi stamp, koleksi wang kertas lama, wang shilling, sampul surat lama. Itu yang kita cuba didik diorang. Kalau selain pada asyik main game kan. Pelancaran perpustakaan kafe itu dilakukan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Datin Encik Normadia Cik Abbas di SMK Pulai Perdana Johor Bahru. Bagi pelajar, konsep yang diterapkan bukan saja unik, malah menarik minat mereka untuk ke perpustakaan. Macam lain daripada sekolah lain, sebab sekolah lain belum ada macam ni lagi. So yang menariknya kita boleh belajar sama makan, macam kita boleh study group lah kat sini kan. Kat sini boleh campur. Kalau kat sana untuk kita baca buku je. Konsep dia menarik, jadi dia boleh menarik ramai pelajar untuk membaca kat sini untuk mengulang gaji. Dan lagi terutama sekali masa periksa lah. Kalau tengok sekolah lain kan, sekolah ni dia punya kafe memang lain dan lain. Sebab dia ada sediakan notebook, makanan pun macam eksklusif lah bagi budak sekolah. Konsep perpustakaan kafe di sekolah merupakan konsep pertama di Johor. Sempena Hari Ashura 10 Muharram lalu, sebanyak 80 kawah bubur Ashura disediakan pada program Ashura Perdana yang diadakan di Kedah. Ia mengumpulkan semua jabatan, agensi dan beberapa NGO di Kedah. Menggunakan pelbagai jenis kekacang, tepung gandum, pisang, jagung ubi, santan dan gula sebagai bahan utamanya, bubur Ashura mengambil masa antara 3 atau 4 jam sahaja untuk masak. Masing-masing bersaing mempamerkan kreativiti dan dekorasi yang diperbuat daripada bubur berkenaan. Unit Perancang Ekonomi Negeri Kedah merancang pembangunan untuk seluruh negeri Kedah. Jadi macam mana kami nak tunjuk seluruh negeri Kedah tu? Jadi kami buat peta negeri Kedah yang merangkumi 12 daerah yang terdapat di negeri Kedah termasuk Langkawi. Macam kat SK ni kita bekerjasama lah buat gotong royong untuk bubur Ashura ni lah. Kira dalam ni untuk di sini adalah seksyen kemakmusan lah SK, jadi kita bergila-gila lah untuk buat gotong royong buat Ashura ni. Hari ni kita bawa konsep belon-belon kasih. Kita menyediakan Ashura selingkar kasih. Kita bawa belon sebab kita nak konsep terkini. Kanak-kanak, budak-budak, dia tak tahu apa itu Ashura. Kita melibatkan seluruh staf pejabat daerah Kota Star, di mana kita bermula pada awal pagi lah. Bermula pada 7.30 pagi. Kita dah start mula kacau bubur Ashura untuk program pada hari ini. Hanya satu kawah je lah untuk hari ini. Dan konsep kita tekankan ini adalah konsep ala-ala kampung lah. Tempat pertama dimenangi oleh Majlis Pembangunan Wanita MPWK Sungai Petani yang menerima wang tunai RM1,000. Baik, saudara, bahan berita itu tadi mengakhiri Nasional 5 hari ini. Ikuti laporan meteorologi langsung selepas ini. Salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa para penonton sekalian. Seperti anda semua setelah pun sedia maklum, kita ketika ini berada dalam fasa monsun timur laut yang kebiasaannya dicirikan oleh tiupan angin dominan dari arah timuran. Dalam fasa monsun timur laut ataupun dikenali juga sebagai musim tengkujuh, beberapa episod siri hujan lebat boleh berlaku dan ianya boleh menyebabkan banjir bagi kawasan-kawasan yang terlibat. Mengikut analisis model cuaca antarabangsa yang kami lakukan di Pusat Cuaca Nasional, negara kita akan mula menerima luruan monsun yang pertama bermula pada 1 November ini dengan hujan yang kadangkala boleh menjadi sederhana lebat akan berlaku melibatkan dua buah negeri iaitu
iaitu negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu. Amaran hujan lebat peringkat kuning telah pun dikeluarkan untuk negeri berkenaan dan cuaca lembap berkenaan dijangkakan akan berterusan sehinggalah ke 3 November. Justru itu, orang ramai yang berada di kawasan berkenaan dinasihatkan agar sentiasa peka dengan keadaan cuaca di kawasan anda dan juga mendapatkan perkembangan terkini melalui agensi-agensi yang bertanggungjawab. Seterusnya, untuk corak tiupan angin di kawasan negara kita pula, tiupan angin ketika ini kencang, terutamanya bagi kawasan perairan Laut Cina Selatan, dan ketika ini juga amaran laut kategori pertama dikuasakan untuk kawasan perairan Condor bermula pada hari ini sehinggalah ke 3 November ini. Kawasan ini berisiko untuk berlaku tiupan angin kencang 40 ke 50 km sejam serta ombak boleh mencapai ketinggian 2.5 meter sehingga ke 3.5 meter. Berbahaya kepada kapal-kapal yang menggunakan perikanan yang menggunakan kapal-kapal kecil. Untuk tinjauan keadaan cuaca semasa pula, petang ini kadar litupan awan agak kurang di kawasan negara kita, memberi gambaran keadaan cuaca yang masih lagi kurang taburan hujan di seluruh negara. Bagaimanapun untuk kawasan Semenanjung, hujan telah pun mula berlaku pada petang tadi, melibatkan kawasan bahagian selatan Semenanjung sehinggalah ke bahagian pantai barat dan juga kawasan pedalaman Semenanjung. Manakala untuk kawasan utara dan juga pantai timur Semenanjung pula, rata-ratanya keadaan cuaca cerah dan juga tidak hujan dialami di kebanyakan tempat. Memandangkan pergerakan kelompok awan hujan ini bergerak ke arah barat, dengan itu pada sebelah awal malam nanti dijangkakan cuaca lembap akan berlaku, terutamanya melibatkan negeri-negeri bahagian pantai barat. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, ketika ini hujan berlaku melibatkan bahagian pantai barat pedalaman, dijangkakan akan turut melibatkan wilayah Persekutuan Labuan, boleh berlanjutan sehinggalah ke awal malam. Manakala untuk negeri Sarawak pula, hujan berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Limbang, Miri, Kapit, Mukah dan juga Bintulu. Dijangkakan beransur dan menjelang pada awal malam nanti berikutan pergerakan kelompok awan hujan ini yang sedang bergerak keluar ke arah kawasan perairan. Sekian info cuaca, seterusnya tinjauan cuaca bandar-bandar utama seluruh Malaysia.